لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Kota Mekah, kota sejarah, bumi tandus penuh barakah, bumi terpilih adanya Baitullah, lambang kebesaran dan keagungan Allah. Setiap kali Zulhijjah menjelma, terbesar
sejarah. Bumi tandus penuh barakah, bumi terpilih adanya Baitullah, lambang kebesaran dan keagungan Allah. Telah berkurun kisah berlalu hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Ka'bah. Nabi Ibrahim Rasul mulia, perintah dijunjung dengan segera. Di lembah Bakkah usaha bermula bersama Ismail anak tercinta. Telah berkurun kisah berlalu hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Ka'bah. Terik mentari bukan kepalang, namun itu bukan penghalang. Allah memberi pertolongan, Jibril yang datang untuk menguatkan Nabi Ibrahim. Hatinya gembira anaknya Ismail menabur jasa, jerih keringat mereka semua terbina akhirnya Ka'bah yang mulia. Telah berkurun kisah berlalu hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Ka'bah. Nabi Ibrahim Rasul mulia, perintah dijunjung dengan segera. Di lembah Bakkah usaha bermula bersama Ismail anak tercinta. Ka'bah itu suatu tanda, lambang perpaduan umat di dunia. Jadi kunjungan semua bangsa setiap tahun, setiap masa. Begitu indahnya suatu pengorbanan demi Allah sanggup dilaksana. Ambillah contoh, jadikan tauladan untuk bekalan hari kemudian. Telah berkurun kisah
Di akhir zaman ramai orang mengerjakan haji tiada pahala, bahkan apa yang mereka dapat ialah dosa-dosa kerana belanja yang dibawa dari harta yang tidak halal, dibawa ke sana bersama. Hati yang punya mazmumah, bukan itu saja sebab rosaknya haji. Ada yang pergi minta sedekah, ada yang kerana pergi melancong, tidak kurang yang pergi berniaga. Ramai juga yang pergi ilmunya tiada. Oleh itu sebelum pergi bersedialah, pasanglah niat, siapkan belanja yang halal dahulu, belajarlah ilmu dan adab-adabnya satu persatu. Sebelum pergi selesaikan dulu masalah kita sesama manusia. Minta ampun dengan ibu bapa dan sanak saudara. Hutang-hutang selesaikan dahulu, ataupun minta dihalalkannya. Tanggung jawab kita yang tinggal, ada yang menguruskannya. Pergi haji bukan pergi melancong, naik haji berarti menuju kepada Tuhan yang Esa, mengerjakan ibadah memohon ampun, menghina diri, membersih hati khidmat pada manusia. Oleh itu sebelum pergi bersedialah, pasanglah niat, siapkan belanja yang halal dahulu, belajarlah ilmu dan adab-adabnya satu persatu. Sebelum pergi selesaikan dulu masalah kita sesama manusia. Minta ampun dengan ibu bapa dan sanak saudara. Hutang-hutang selesaikan dahulu, ataupun minta dihalalkannya. Tanggung jawab kita yang tinggal,
Safa dan Marwah, kisah bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Nabi Ibrahim, suami tercinta, menerima wahyu perintah Allah. Suatu suruhan mengandungi hikmah, mereka berdua harus berpisah. Menangis Hajar mendengar kisah, pilu hatinya dihambat resah. Mengenang nasib telah tersurat, hidupnya bakal menempuh susah. Safa dan Marwah, kisah bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Nabi Ibrahim, hatinya rawan, anak dan istri harus ditinggalkan. Namun dirinya tak dapat melawan perintah Allah, segera dilaksana. Di padang tandus Hajar ditinggalkan, tiada teman, tiada taulan, hanya anaknya menjadi kawan. Pujuk dan rayu tak dipedulikan. Safa dan Marwah, kisah bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Tika mentari membakar teri, sesusu tubuh lesu tak bermaya. Habis bekalan susu kekeringan, menangis Ismail haus kelaparan. Hajar berdoa dengan hibahnya, mengharap air membasah dahaga. Tanpa diduga terpancar air dari hentakan kaki anaknya. Safa dan Marwah, kisah bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik.
harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadhu, sabar dan tolak ansur mestilah ada. Jangan berkasar dan merempuh manusia, jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji, jangan macam orang membeli belah. Bila pulang, macam-macam yang dibawa, nampak sangat kita masih gila dunia. Pergi haji, artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Ibadah haji rukun Islam kelima, kemuncak rukun Islam yang wajib dibina. Diawali rukun-rukun Islam sebelumnya, dibuat dengan betul takwa hasilnya. Hikmah falsafah haji amat banyaknya, mengingatkan mahsyar yang amat dahsyat. Setiap orang memikirkan dirinya, orang lain tak boleh menolongnya. Pada haji rukun Islam kelima, kemuncak rukun Islam yang wajib dibina. Diawali rukun-rukun Islam sebelumnya, dibuat dengan betul takwa hasilnya. Haji menyedarkan kita semua manusia sama belaka, tiada
Allah, Tuhan yang Esa. Terasa Allah itu maha besarnya dan maha hebatnya. Pada haji rukun Islam kelima, kemuncak rukun Islam yang wajib dibina. Diawali rukun-rukun Islam sebelumnya, dibuat dengan betul takwa hasilnya. Pergi haji artinya pertemuan antara bangsa. Boleh berkenalan, bertukar fikiran, membangunkan agama agarlah sang bersama dan bekerja sama kita sesama manusia, supaya agama kita berdaulat, kemajuan pun ada. Banyak lagi hikmah haji yang tersirat dan tersurat. Kalau kita peka bermacam perkara, kita akan perolehi ilmu dan pengalaman dibawa balik untuk ummah kita, diamalkan bersama untuk kepentingan masyarakat kita. Pada haji rukun Islam kelima, kemuncak rukun Islam yang wajib dibina. Diawali rukun-rukun Islam sebelumnya, dibuat dengan betul takwa hasilnya. Ibadah haji rukun Islam kelima, kemuncak rukun Islam yang wajib dibina. Diawali rukun-rukun Islam sebelumnya, dibuat dengan betul takwa hasilnya. Dibuat dengan betul takwa hasilnya. Rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji yang cukup syaratnya, wajiblah pergi. Fardu ain hukumnya, setiap pribadi wajib sekali seumur hidup. Siapa sudah cukup syarat-syaratnya, wajib baginya menunaikan. Kalau boleh jangan tangguh-tangguh lagi, segeralah menunaikannya. Siapa mencuaikannya, sama ada mati macam Nasrani atau Yahudi. Begitulah perintah Allah kepada hambanya tentang ibadah haji. Pergi haji, jaga semua perkara, belanja yang dibawa kenalah halal, tambang menambang juga duit yang halal, agar pahala
wajib sekali seumur hidup. Rukun dan wajib haji hendaklah dijaga, biarlah dilaksanakan dengan sempurna. Kalau rosak amalan haji, sia-sia belaka. Belajarlah lebih dahulu, berhati-hati mengerjakannya. Siapa pergi haji dengan belanja yang halal, dengan niat yang ikhlas, hati yang bersih, beruntunglah dia, bertualah dia, dosanya diampunkan bagai kain putih. Rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji yang cukup syaratnya. Wajiblah pergi, fardu ain hukumnya. Setiap pribadi wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Haji mengingatkan kita sejarah pengorbanan yang ikhlas, agung lagi suci. Kerana Allah, Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail. Kerana Allah nyawa tebusannya. Sejarah berkata lagi tentang pengorbanan itu. Siti Hajar kerana Allah taatkan suami, tinggal sendiri, tinggal di tanah haram. Suami datang setahun sekali, di tanah kering kontang, hanya tawakal kepada Ilahi. Tatkala Nabi Ismail lahir, teruji lagi, air susunya telah pun kering sama sekali. Siti Hajar mencari air ke hujung ke pangkal, berlari-lari dari Safa ke Marwah beberapa kali. Aduh, hatinya cemas, anak kecilnya tiada rezeki, tapi hatinya teguh kepada Allah, yakin sekali di dalam mencari-cari terpancar air dari bumi, berkat dari tendangan kaki anaknya bakal Nabi. Dia pun mengumpul air sambil bersyukur dengan menyebut Zam-Zam.
Zam-Zam, itulah dia air Zam-Zam yang kekal hingga ke hari ini. Mukjizat seorang nabi berkan istrinya. Sudahkah kita mengambil pengajaran dari cerita ini? Ciptakan Allah menegakkan agamanya, wajib berkorban, taat, sabar dan tawakal, jadikan pakaian, cintakan Allah, pengorbananlah sebagai bukti. Haji mengingatkan kita sejarah pengorbanan yang ikhlas, agung lagi suci. Kerana Allah, Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail. Kerana Allah nyawa tebusannya. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun antara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan ruh supaya sempurna, itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari. Termakan Hawa khuldi larangan, Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disanggah. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Tahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela. Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka, doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di padang Arafah. Detik bermula di padang Arafah.